Haredang, 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 panas, panas, panas. Break sikit. Nampak cuaca hari ni baik, memang sesuai kita nak bersantai-santai. Dan apa benda yang ada dekat saya ni? Ini kita panggil sebagai PEV, Personal Electric Vehicle. Dalam bahasa Inggeris ni, bahasa Melayu dia adalah kenderaan elektrik peribadi. Kita nak belajar pasal benda ni. Kalau anda tahu tak apa. Yang baru nak beli mungkin, nak berada bersama dengan keluarga. Jadi hari ni kita bincangkan dekat mana? Dekat Borak Kopitiam. Let's go! Seronok main benda ni. Ria rasanya bila kita bersama. Haredang, 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 panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan haredang. Fiona! Oi, Hafni, lain macam hari ni. Awak datang ke office naik benda ni ke? Itulah. Tu sebab tu hari ni terlambat sikit sampai, maklumlah. Yang ni speed dia ada limit. Jadi daripada Bukit Jalil nak sampai ke sini, tadi pukul 6.30 keluar. Wih, awal 7.30 baru sampai. Biar betul lah, awak. Tak. Hello, selamat pagi kepada anda semua. Harap anda semua yang ada di rumah baik-baik sahaja. Hari ini anda akan bersama dengan saya, Fiona dan juga Hafni. Betul. Kita bukan setakat bersiaran dalam TV. Dekat Facebook pun kita bersiaran. Hari ini topik yang paling best sekarang ni, rasanya generasi muda ataupun yang lebih dewasa pun sekarang ni ramai yang main benda ni. Kalau saya pergi taman, saya tengok, macam-macam ada orang yang pattern benda-benda, apa orang panggil ni, PEV ni ataupun kenderaan elektrik peribadi ni, Fiona. Betul. Jadi bagi anda semua yang ada pengalaman untuk dalam menggunakan PEV ataupun kenderaan elektrik persendirian ini, boleh kongsikan bersama dengan kami. Kalau ada gambar lebih hello lah. Nanti kita boleh usah-usah tengok-tengok kan. Sebab Betul. apa? Inilah topik yang kita akan bincangkan hari ini. Harap anda semua yang tengok lepas ni akan macam, wow, rupanya dekat negara kita sebenarnya ada benda ni. Dah meriah dah benda ni. Jadi siapa yang mungkin berkira-kira nak beli ke tak payah, nak beli ke tak payah, sesuai tak pakai, macam mana yang sesuai. Jadi hari ni kita akan cerita pasal PEV ataupun kenderaan elektrik peribadi ni. Tapi seperti biasalah sebelum tu, kita ada juga perkongsian yang kita nak kongsikan dengan semua yang menonton. Especially kita dah nak menyambut kedatangan bulan Ramadan ni. Hari Selasa insya-Allah kita akan mula berpuasa. Jadi walaupun ada kelonggaran, kita boleh pergi ke bazar Ramadan, boleh melaksanakan tarawih, tetap kita kena patuh SOP dan update untuk COVID hari ni. Ni semalam punya update kita kongsikan sikit. Kalau kita boleh tengok dekat paparan skrin kita yang ada di situ, kes baru semalam 1,510, Fiona. Okey, baiklah. Dan jumlah kes keseluruhan 359,117. Dan kalau kita lihat kita punya jumlah kes sembuh harian semalam 1,248. Satu angka yang cukup positif sebenarnya. Okey, kalau anda nak dapatkan sebenarnya angka-angka yang lebih tepat harian, boleh pergi ke Instagram. Ini pun seperti biasalah kita buat pecahan mengikut kes positif di setiap negeri. Ingat kalau kita tengok kes tu dia macam hari tu dia ada beberapa hari tu dia dah turun bawah 1,200 tau. Betul. Semalam dia naik 1,800. Semalam dia turun sikit 1,500. Jadi benda ni memang kita kena ambil serius. Kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Pendaftaran vaksin, siapa yang belum mendaftar silakan mendaftar dan tunggu giliran kita untuk mengambil vaksin. Sebab ini kiranya tanggungjawab kita bersamalah. Kita jangan fikirkan pasal diri kita sendiri je. Kadang-kadang kita kena fikir pasal ibu bapa kita, pasal anak-anak kita. Jadi kita kena laksanakan tanggungjawab, jadi yang lebih prihatin, jadi yang lebih berwaspada, buat pendaftaran vaksin tu. Sebab itu orang cakap ini adalah satu domino effect. Sebab tu kita kena jaga diri kita. Domino maksudnya effect. Macam mana tu? Maksudnya macam pernah main domino, macam yang dia satu jatuh lepas tu yang lain jatuh. Maksudnya kita kena jaga diri Seorang kita. kena, yang lain berjangkit. Betul. Faham. Jadi jangan ambil mudah. Okey, baiklah, itu adalah perkembangan COVID-19 yang kita bawakan kepada anda. Kita juga nak bawakan antara benda-benda viral yang berlaku di social media. Betul. Antaranya ada seorang kanak-kanak ni umurnya baru 4 tahun sahaja. Hebatlah dia ni. Tetapi bakat dia dah nampak dah. Bakat dia sebagai apa, Fiona? Sebagai seorang pelukis, sebagai seorang artis. Katanya kalau kita tengok ada video, adik ni boleh melukis tanpa menghafal gambar tu, nak tengok lama-lama. Dia pandai sekali je, dia dah boleh nak lukis kartun ataupun gambar apa-apa. Umur
dia baru 4 tahun kan? Baru 4 tahun je. Dia Ini baru- video dia. Jom kita tengok. Dia baru tengok dia boleh terus lukis. Tapi buat masa sekarang macam yang dikongsikan oleh ibu dia, dia lukiskan dekat atas benda ni lah. Diorang panggil sebagai macam Dia sandpaper macam ke apa? magnetik Magnetik punya lah. satu Selalu board untuk lah. kanak-kanak lah. Lebih Ya. selamat tak payah pakai pensel semua Tapi kan. ni, cuba tengok cara dia pegang pen. Iyalah. Ini Yang cara ini- dia pegang pen tu. Saya teringat dulu saya sempat dulu berguru dengan Leonardo da Vinci. Macam mana awak? nak melukis. Awak. Okey. Tak ada. Kita tengok, kalau kita tengok pelukis profesional kan, cara dia orang pegang pun macam itu. Nak buat freehand Betul. painting kan, lukis muka orang semua. Jadi adik ni boleh lukis animation ataupun kartun-kartun yang ditonton. Walaupun baru berusia 4 tahun, amazing lah ni benda Kalau ni. kita tengok dia tengah tulis perkataan lava tu, saya rasa saya pun tak boleh nak buat macam dia. Ya. Hebat betul. Saya baru tahu hari ni fungsi benda ni. Fungsi apa? Dulu masa Yang kecil-kecil board saya tak tu? tahu board ni untuk apa. Rupanya untuk kita melukis. Okey, itu yang viral. Sebenarnya bakat-bakat macam ni yang kita nak, kalau boleh diketengahkan lagi. Kalau ada perkongsian, terus kongsikan dekat social media. Kita orang cakap bawa bakat-bakat terpendam anak-anak kita, adik-adik kita ni supaya dapat dikembangkan, supaya lebih ramai lagi orang yang tahu, Fiona. Betul. Dan juga kalau anda dah nampak mungkin anak anda dah berbakat macam tu, kita boleh dah mula untuk mengasah anak kita ke arah jurusan tersebut. Tapi bukan satu cerita je kita nak kongsikan. Satu lagi cerita ni, ini sekadar hiburan lah. Kita sekadar berhibur je. Kalau kita tengok ada satu perkongsian daripada adik ini juga, yang mana dia cuba menjadi stewardess atas permintaan daripada netizen-netizen yang minta dia jadi stewardess pramugari Arab, ada yang minta jadi stewardess untuk pramugari Korea. Ada video dia. Yang pertama dia buat yang Arab ni dulu. Saya pun nyari-nyari tak faham bahasa Arab apa yang dia keluar. Ujung-ujung tu ada lirik lagu pula. Jom kita tengok. Welcome to Halawar Air. Aina pramugari ente passenger. Adalah hebat. Pa. What? You sick? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya habibi, don't lari. Shawarma, kebab, kurma. Arina, ma zakara hakaza wa kaza ma fi. Ayadina. Ana fenat, ana mau duduk. Alhamdulillah, syukran. Syuh. Alright. Tapi Syukran. hebat, Sebenarnya bukan- Mazakarah. Dia menjadi pramugara pula. Sebenarnya bukan sahaja bahasa Arab yang adik ni boleh cakap. Bahasa Korea pun ada juga. Dia cuba buat lah. Sebab Orang ada minta. permintaan daripada Dia cuba buat. pengguna-pengguna social media ni. Jom kita tengok. 난 소미리 합니다. You're stewardess. only London 오빠? Yes, 안녕하세요. Why? Nothing. You're Korea. Good. Awa. Yes. Can I get a 쌈양? 쌈양 스파강. 내가 제일 좋을까? 뭐라고? 라파르? 파다무크. Itu dia. Alright. 감사합니다. Dia tulis kat bawah tu, hambalah sebab tak pandai bahasa Korea. Yelah, bukan senang. Tapi okeylah tu. Dah yelah, boleh boleh lah. seakan-akan dah. Tak apa, kudus. Dik. Lain kali Good kalau job. nak belajar bahasa Korea, kita ada cikgu Fiona. Fiona ajar sikit satu ayat perkataan Korea. Annyeonghaseyo. Itu je lah daripada dulu sampai 감사합니다. sekarang. Tak ada yang lain. Yang itu je lah yang kita tahu daripada dulu sampai sekarang. Okey. Itu yang viral kita cerita. Tapi yang paling penting hari ini kita nak belajar pasal kenderaan elektrik peribadi kita kan. Tapi Ui. nak belajar kita kena ada praktikal juga. Tak. Fiona pernah main benda ni ke? Jom. Saya tunjuk, saya ajar. Okey. Fiona cuba try. Fiona ambil yang sana lah. Yang tu. Itu macam chopper tu. Chopper. Okey. Kalau naik, takut orang confuse. Ini Oh. Era Fazira ke Fiona ni? Cuba try dulu. Okey. Jom. Alright. Ini kita panggil sebagai, ini yang macam ada motorcycle lah. Dia boleh duduk, nampak selesa untuk, panggil dia nama apa tu? Fido. Fido. Sesuai lah. Fiona atas Fido. Saya punya nama dia e-scooter lah, electric scooter kan. Ni selalu kita nampak. Dan ada kat depan kita juga ni, kalau kita boleh tengok kan, dia ada beberapa yang mana kalau saya tengok selalu ni kat sarkas dia orang pakai. Kat sarkas ni orang pakai yang satu Awak tayar ni. nanti tuan punya dia datang saya tak tahu. Tak, maksudnya bukannya dia orang kerja sarkas. Maksudnya dia orang hebat sebab ni kena balance badan power ni. Betul. Sebab Tapi tadi, untuk lebih mengenali PEV yang ada dekat dalam studio kita pada hari ini, kejap lagi kita akan menjemput tuan-tuan dia datang ke sini. Tapi sekarang ni, jomlah kita round. saya teringin nak tengok Fiona round. Fiona cuba jalan dulu. Jahat kan? Pandai Awak ke tak tidak? percaya kan? Okey. Okey.
Kalau saya terlanggar kamera, sorry Kira lepas lah Kira lepas lah A1 lah ni. Okey, apa kata F ni pula? Saya dah daripada luar. Takut ni saya keluar balik ni. Tak masuk-masuk lagi dah. Jangan pelawa. Okey. Jadi kita ada bawa akan ramailah tetamu-tetamu kita. Nanti dia tunjuklah cara nak pakai ni, cara nak pakai ni, cara nak main ni, cara nak main ni. Tapi sebelum tu kita ambil nafas kejap lah. Lepas ni kita kembalilah Borak Kopitiam. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. di Jom Borak kita lumba Kopitiam. kejap. Jom. Yeay. Yes. Awak Oh. nak buat apa? Willy? Tak. Itu Wekang. Willy tayar depan. Wikang. Sini, Willy. Tak Nampak ada bunyi-bunyi. Ada Ui, horn lah, Fiona. Ada horn. Ui, kemain Okey, kita nak cerita lagi pasal PEV kita hari ni kan. Kenderaan elektrik peribadi Fiona. Fiona tadi nampak naik benda ni. Bukan saya cakap. Ada orang kat dalam cakap, oh cantik Apa? betul Fiona. Macam posing-posing selalu nampak orang pergi pasar. Naik benda ni kan sesuai. Depannya ada bakul. Kenapa gigil-gigil? Tak. Sebab kita menyampaikan. Okey, terima kasihlah kepada mereka yang memuji. Tapi ni hari ni kita nak bagi tahu anda, okey, untuk PEV ni sebenarnya bukan saja terhad kepada apa yang anda nampak yang atas dekat bawah dekat Hafni ni, dekat belakang Fiona ni, tapi ada juga macam-macam jenis yang kita sendiri pun tak berapa nak mahir. Jadi sebab itulah kita kena jemput mereka yang mahir. Betul. Untuk masuk ke dalam rumah kita untuk jelaskan kepada kita. Tu dah sampai dah tetamu kita. Ya, sebab tadi dia pun dah cakap. Kalau tak pandai tak apa, kita ada kelas. Ini yang susah. Ini saya kata. Dulu kalau kita tengok macam gini, Dekat kat sarkas dia ada. Sekarang kat atas jalan orang dah main dah semua. Okey, cuba buat Willy. Willy. Willy tak boleh. Satu dayung. Alright. Macam-macam permintaan dia. Wah. Kita ada Syed Faizal ni dekat sini. Silakan, Okey. silakan. Mari. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai Acai lah. Acai sebenarnya antara orang yang hebat main benda ni. Ini adalah carrier Setakat boleh. sekarang dah lumba dekat berapa negara? Takat ni baru 2 kali racing. 2 kali racing itu pencapaian yang Ni baik. betul ke apa? Tak. Hobi lah. Itu kerja lain. Okey. So, selamat datang ke rumah kita lah. Okey, pertama sekali kita nak tanya sikit Acai lah. Okey, sebab kita ni bukan orang yang mahir tentang benda ni. Okey. Acai boleh kongsikan dengan kita jenis-jenis PEV dahulu yang ada. Okey. So sekarang untuk dekat Malaysia ni yang betul-betul famous ialah electric scooter. This one, yang ini, yang Okey. ni naik tadi. Yang kena berdiri, betul. Yang kena berdiri. So yang ni dia ada banyak range lah. Yang ni yang paling basic yang ada. So lepas tu sekarang Maksud yang paling basic tu maksudnya macam mana? Dia user friendly, lebih sesuai untuk yang lebih muda ke, orang dewasa ke, macam mana? okey. So untuk jenis-jenis yang macam ni, dia portable, dia jenis yang portable lah. Senang nak bawa. So banyak orang pakai untuk last mile punya transportation, which is dia akan daripada kereta api turun nak pergi kerja kan, dia nak kena jalan kan, malah nak berpeluh. Okey. Buka terus jalan. Okey, ni kira yang basic lah. Basic, Untuk senang betul. dibawa ke mana-mana, nak Yes. pakai. Kelajuan dia pun okey. Bawah 25. Okey. Alright. Dia untuk santai-santai lah. Yes. Alright. Yang tu basic. Kalau yang tak basic, Yang tak basic macam kita semalam kita ada join race. So yang tu boleh pergi jauh. Berapa buka? Berapa Sampai kilo tu? Tak ada, kita main dalam track. Oh, je. dalam track. Okey, dalam track. berapa Yang jauh halal boleh punya, pergi kalau yang tak basic tu? Range dia bergantung pada besar bateri. So macam bateri paling besar yang orang pernah buat ni boleh pergi dalam 120 kilometer. Oh, 120 120 km sejam. Okey. Wah, Itu dia laju punya- sangat tu nak naik skuter ni. Dia punya jarak dia bang, bukan dia punya speed, dia punya jarak dia. Oh, dia punya jarak. jarak. Maksudnya boleh pergi 120 kilo. Jauh. Yes. Jauh boleh rentas negeri tu. Betul, betul. Okey. Itu kira yang lebih advance punya lah kan? Betul. Tapi bila kata yang ni portable, maksudnya ni benda ni dia boleh lipat ke apa? Yes, boleh fold dia punya skuter ni. So dia ada axle dekat sini dua. Kita just boleh cabut dan lipatkan skuter. Dan dia boleh carry saja. Oh, dia ada bag dia ke tak pegang tak gitu ada. je? Macam Pegang skateboard gitu lah. je. Betul, macam skateboard. Okay. Patut saya nampak ada orang dia simpan-simpan dekat dalam bonet kereta. Betul. Parking kereta main benda ni. Okey. Ini elektrik skuter. Lepas tu Betul. kita cakap pasal yang Acai naik tadi ni. Kita panggil apa, Jai? Ini kita panggil EUC atau nama betul dia Electric Unicycle. Unicycle. Yes. Maksudnya satu tayar. Betul. Unicycle dekat Sakas tu lah panggil unicycle kan? Betul. Tapi orang tu dia bijak sikit, dia dah tambah bateri, jadi elektrik. Ya.
Kira antara pengasas dia yang main sarkas dulu jugalah. Betul. Lebih kurang lah macam tu. Okey. Fiona percaya je. Oh. Jahat ni, kita nak menimba ilmu ni. Dia pergi tipu kita dekat sini. Tapi boleh kongsikan sikit tentang unicycle ni. Okey, untuk unicycle ni, dia memang pakai gyro punya function, which is sekarang ni dia dah tegak. Okey. So, bila kita berdiri dekat atas wheel ni, and then kita lean ke hadapan, dia akan ke depan. Bila kita lean ke belakang, dia akan ke belakang. Maksudnya fungsi dia sama macam yang dua tayar tu. Hoverboard. Maksud saya. Okey, Hoverboard. tu. Cuma hoverboard, kita perlukan balance dia dari kanan dengan kiri. Yang ni terus tengah-tengah, center dia punya balance. So, kita boleh gerak ke depan, gerak ke belakang. Nampak macam ni agak advance lah. Tapi nak belajar benda ni senang je. Ya? Oh. Kalau orang yang tak reti naik basikal, boleh juga. Kalau nak naik basikal, kita kena ajar ada balance tu lama sikit lah. Ni ada contohnya semalam ni, Ini race-nya. contoh dia. Betul. Race dalam track, pakai safety semua. Okey. Oh, dia campur-campur. Yang ni Fido, yang ni. Oh, video pun. Oh, dia ada kategori dia lah. Betul. Tapi yang race ni dia dia ikut kategori lah, bukan Betul, yang betul. campur-campur. Ikut kategori. Okey, biasanya untuk tadi kita tak tanya pasal bateri dia sebab dia pakai bateri kan. Betul, bateri power. Untuk yang e-scooter ni, dia punya bateri dia kena charge berapa lama dan satu kali charge tu boleh pakai berapa lama? Okey, so untuk bateri skuter dia akan jual daripada 36 volt sampai ke 80 volt lah, 84 volt lah yang saya tahu. So untuk yang 36 volt ni kalau dia punya AH, kalau tahu power bank kan ada tulis AH kan. Dia sama juga konsep dia. So kalau lagi tinggi AH tu lagi lama lah. Lagi lama lagi ataupun lama dari nak charge. segi kuasa dia tu sebab kuasa dia bergantung pada bateri. Betul. Jadi kalau bateri lagi besar maksudnya lagi laju skuter tu. Yes. Okey, selain itu daripada konsep lama dia. boleh pakai, kuasa dia pun ada Betul. juga. Lagi tinggi volt bateri, lagi power lah skuter ni. Okey. Tapi selalunya untuk beginner ataupun untuk yang orang cakap family friendly lah untuk gunakan seisi keluarga kan. Dalam range bateri berapa tu? Yang macam ni yang paling apa ni orang kata Santai lah. Betul, family friendly. You boleh bawa you punya child ke dekat sini, ada child seat. So boleh pergi kedai beli nasi lemak ke. Okeylah. Lepas ke duduk depan? Lepas. Oh, boleh power dia ada Ada. Fiona. Kenapa? Kalau nak bawa anak jalan-jalan kat taman. Boleh. Boleh ni. Sebab sangat-sangat convenient kan. Betul. Yang ini pun kira portable juga ke tidak? Yang ni pun boleh fold juga dia punya is it? ni. Dia punya handle depan Betul, handle depan ni boleh folding. Okey. Yes. Buka. Tapi dia berat juga berapa kilo benda ni Yang ni dalam 20 something saya tahu. Okey. Something. Kiranya kalau Fiona nak cuba-cuba main ni bawa pergi tempat kerja, kena start belajar angkat berat dulu. 20 kilo Fiona nak angkat yang ini. Boleh. berat. Anak saya satu kiri, satu kanan. Okey, tak apa. Macam tu. Okey, tapi apa keistimewaan setiap satu PEV ni? Okey, so untuk macam depend pada orang lah. Macam saya jenis pentingkan portability. Which is kalau macam saya nak pergi ke satu tempat saya nak bawa masuk dalam kereta tapi parking jauh So kadang-kadang kalau dia ada bicycle lane, so kita boleh bawa je yang ni. Yang ni senang bawa keluar dan masuk dalam kereta. Yang ni paling ringan. Yang ni berat juga Berat tapi juga. kita ada range yang lagi ringan daripada ni. Okey. Dia ada lagi kecil. So bagi saya senang lah. So tak ada berpeluh-peluh nak pergi jumpa kawan ke apa kan. Acai kata ada yang ni, ada yang tu, ada yang ni. Banyak ke koleksi Acai sendiri? Saya ada sebelum ni ada dalam 4 ke 5 device lah. Electric scooter, saya ada macam ni juga, macam Fido ni, dan saya ada 2 electric unicycle. Okey. Memang semuanya masih digunakan sampai sekarang? Ke dah tukar jual upgrade lain? Skuter saya dah jual upgrade ke yang ni. So lepas tu yang lagi 2 tu saya ada pakai lah. Santai-santai je. Tapi bila kita nak tahu orang sampai beli 3, 4 kan, average harga dia tu lah Berapa sebenarnya kalau orang yang baru nak mula-mula ni? Untuk macam electric scooter ni, dia punya range dia daripada 1,500. Paling mahal yang ada sekarang dekat market is dalam 25,000. 25,000? Yes. Oi, lepas beli kereta. Itu berapa besar dia punya Itu PV sangat-sangat tu? besar. Sangat-sangat besar. Ya? Dia punya kaki leg space dia agak besar dan bateri dia memang banyak lah. Yang 25,000 tu itu spek untuk racing ke untuk kegunaan harian ke apa? Mostly yang ni kalau dekat luar negara diorang akan pakai sebab diorang punya nak travel daripada one city ke one city. Jauh. Tapi diorang ada bicycle lane. So diorang boleh henjutlah pakai skuter ni. So dia punya range jauh kan. Okey. Yang sana tu Fiona nak try?
Tak apalah, saya serahkan kepada yang pakar mungkin. Acai boleh tunjukkan sikit. demo-demo. Ini paling selalu kita tengok dulu kan. Mula masa benda ni start, saya rasa benda ni yang paling selalu kita tengok. Ini kita panggil sebagai, apa tadi nama dia? Hoverboard. Tapi bahaya juga benda ni sebab saya pernah tengok Mike Tyson main dalam rumah jatuh. Kena hati-hati ya, hoverboard ni kena belajar. Hari ni Acai tunjuk demo sikit lah kalau orang baru nak belajar, Acai. Acai boleh demo dekat depan nanti. Boleh, Acai? Alamak. Okey. Okey, kita tune dulu sebab dia laju sangat. Kita tune bagi dia perlahan sikit. Tapi betul lah laju dia. Saya pernah tengok orang memang naik benda ni memang laju. Jadi bagi anda yang nak Cai, naik step tu. by step, Cai. Kaki kanan dulu naik. Okey. Sini, Cai. Okey. Ni playground kita. Okey. So, mula kita nak main, So yang ni just kaki kanan dulu. Kaki kanan, kaki kiri depend pada kita Keselesaan. punya dominant leg. Sama juga macam kita main electric unicycle ni, kita akan start dengan dominant leg lah. Okey. So sama. Dan Okey. Yang nak gerakkan dia ke depan, ke belakang tu macam mana, Cai? kita leankan kaki, kita macam beratkan kaki ke hadapan lah. Okey, so dia akan pergi depan. Pergi arah Kalau depan. kita nak break, Nak break ke belakang lah. Okey. Dia punya konsep dia macam tu. Kita nak ke depan dan ke belakang. Bila kita dah laju, dan kita break. tapi kalau kita nak pusing kiri kanan. Kita akan beratkan belah kanan kalau kita nak pergi belah kanan. Beratkan belah kiri. Kalau nak pergi belah kanan, belah kanan nak pergi belah kiri. Betul. Okey. Dia reverse lah. Macam tu. Yang kalau macam ni, hoverboard yang biasa ni, ini kira yang advance punya ke yang beginner? Yang ni hoverboard dekat market ratus-ratus je. Harga dalam 400-500 macam tu je. So hoverboard sebenarnya tak advisable lah untuk bawa kat jalan. Yang ni macam main dekat taman-taman. Jalan rata lah. Jalan rata, betul. Okey. Dia boleh pergi laju berapa ni? Yang ni tak salah saya tak sampai 15 km per hour. Tak memang sampai lah. okey Okey, kalau macam tu bolehlah kita demo dekat dalam sini sebab tak sampai 15 kan? Boleh kan? Terkejut Acai. Tiba-tiba Fiona bagi soalan gitu. So demo. Disuruh kan? Tak. Okey. Acai bagi demo sikit, Cai. Pusing-pusing, Cai. Boleh, Cai? Demo sikit Demo sikit mungkin pakai tu kot. Sebab dia okey, main okey. satu selalu. Tak apalah, Betul. biar saya nak demo yang ini. Kita Awak biasa bukannya. main ni ke? Awak jangan jadi Ini. macam Mike Tyson. Ini kita biasa juga. Cai, mana depan dia, Cai? Ni Sebenarnya yang ni pun dia ada depan belakang dia. boleh je je mana-mana. mana-mana. Okey, kejap saya ambil tune sikit. Sementara tu, kejap. Okey, insyaAllah boleh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kita pun boleh buat demo. Okey, korang sambung ni. Saya pergi jalan-jalan jap. Tengah Floor ambil tune. manager standby takut dia jatuh nanti. Okey. Tak ada nak kena dapatkan tune dia tu. Tapi yang untuk Laju hoverboard juga benda ni. sesuai untuk kanak-kanak Kanak-kanak pun boleh main. Kanak-kanak yang Yuna! banyak main hoverboard ni. Ya. Tak tahu nak break macam mana ni. Oh my goodness, saya tak tahu macam mana Acai. Selamatkan dia. Tak. Okey. Saya tolong, Cai. Pinjam bahu, boleh. Cai. Boleh. Okey, tak apalah. Kita buat sikit-sikit. Takut buat banyak nanti memalukan diri sendiri kalau jatuh. Jadi cukup lah tu. Okey, itu demo dia kalau nak main hoverboard. Okey. Cai. Yang itu kalau kita tengok cara penggunaan dia macam tu. Macam mana pula dengan unicycle ni pula, electric unicycle ni? Untuk unicycle ni... Okey. Sorry. Kiranya kalau orang-orang baru nak start lah, step-step dia tu, Cai. Okey, so untuk gunakan unicycle, untuk training kita selalunya akan suruh orang pergi dekat park yang ada handrail. Okey, ada tempat pemegang lah. Yes, Okey. so sebab bila ada handrail tu, dia boleh pegang and then terus naik ke atas. Dan dia boleh tahu bergerak ke hadapan dengan ke belakang. Okey. Hoverboard dengan unicycle mana lagi senang? Saya sebab start main kat sini, so saya rasa ni senang. Yang Tadi lagi tu senang? susah tu. Susah. Susah. Okey, tak apalah. Kiranya kategori kita lain lah. Betul, Saya ambil betul. yang itulah kalau itu. Okey, yang ni boleh duduk kan? Boleh sitting. Okey, Cai, yang ni lah, Cai. Buat demo sikit, Cai. Right. Yang ni. Okey, sebab tempat kita agak limited jadi mungkin dia susah nak ambil balance itu. Boleh, Cai? Acai kamu lah. Acai dah ada 4 biji kot. Tak apa, kamera langgar je. Ada kamera langgar je. Alright. Begitu. Susah juga nak nampak dia punya balancing tu. Tapi sebab dia memerlukan ruang yang luas juga sebenarnya. Sebab unicycle ni dia gunakan satu tayar. Jadi nak ambil kawasan tu nak dapatkan balance tu dulu kan. Siapa yang selalunya bagus dengan balance, akan senang lah nak main benda ni kan. Betul. Orang yang ada basic contoh main skateboard ke, contoh main rollerblade ke. Betul. Ataupun main wall climbing pun sama juga kan. Sebab dia orang ada balancing punya kelas tu. Yang apa yang jalan dekat satu tali tu. Yang tu boleh kan. mungkin, Cai, Okey. Acai punya setakat sekarang dah beli 4-5 tu. Berapa dah total cost habis duit, Cai? Dalam
20 something kot. Ya, Jai. Tapi banyaknya yang ni yang paling mahal yang ni kot saya beli. Sebab yang ni dalam 7,000 plus. Oh, ni advance punya lah. Sebab yang ni saya beli untuk dapatkan range. Jarak dia tu. Okey, sebab dia boleh pergi jauh. Yes, betul. Faham. Okey, Acai mungkin boleh kongsikan Instagram Acai supaya mereka yang kat rumah kot ada nak tanya ke, berkenan ke. So saya punya Instagram boleh tengok dekat Instagram Acai32. Acai 32. Ni kalau kita tengok dekat skrin sekarang, ini Instagramnya ada dikongsikan dekat situ. Nampak macam ada bayang-bayang gambar kita. Boleh tengok. Adalah betul lah tu maksudnya kalau jumpa tu. Okey. Boleh follow Acai dekat situ. Cai, terima kasih Cai. Okey. Jadi kita yang mana kita boleh ambil ni? Nak ambil? Kita boleh bagi semua sebenarnya. Pemurah Acai ni. Okey, baiklah anda semua yang Kok nak tengok lebih banyak lagi mengenai PEV ini, jangan ke mana-mana sebab apa? Kejap lagi kita akan tunjukkan lagi kepada anda. Sekarang ni kita akan masuk ke segmen Jom Masuk TV. Ya, bersama dengan Beauty Valley. Silakan. Risaunya perut dah macam belon. Dah try macam-macam tapi rasa tak selamat dan tak berkesan. Hari ini saya nak share sikit pasal produk Beauty Valley yang famous ni. Tapi sebelum tu, siapa nak menang loket emas? Semua orang suka loket emas kan? Betul tak? Okey, cara-caranya mudah sahaja. Ambil selfie depan TV dengan saya sekarang, tag Beauty Valley HQ di Instagram. Itu sahaja, mudah kan? Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Syasha Musa, founder of Beauty Valley. Hari ini saya nak share sikit pasal produk Beauty Valley yang famous ni di kalangan ibu bersalin, ibu berpantang, ibu menyusu dan juga orang-orang yang susah nak kecutkan berat badan. Okey, apa beza kedua-dua ini? Body Lab ini mampu membantu membakar lemak, okey, lagi membuat terasa kenyang dan juga memberikan tenaga yang berpanjangan. Rasa berries yang sangat-sangat sedap. Okey, Body Flush pula memang sesuai sangat dengan orang yang susah nak membuang. Okey, kalau perut dah macam belon tu memang sesuai lah consume Body Flush. Rasa lega lepas tu. Okey, dua-dua ni RM148. Tetapi hari ini ada promo yang sangat-sangat best, okey? Bukan RM148, bukan RM145, bukan RM140, tetapi RM135 sahaja. Free shaker pula tu, best kan? Okey, dah nak raya ni, semua orang nak cantik, betul tak? Pakai kebaya pun cantik. Nak tak kalau Beauty Valley bantu anda untuk cantik di hari raya? Kalau nak, WhatsApp 019-636-5091. Saya ulangi, 019-636-5091. Okey, Assalamualaikum. Alright, terima kasih kepada Beauty Valley. Saya sempat juga tadi ambil selfie dekat TV. Sebab katanya ada dia punya hadiah-hadiah tu kan. Tapi tak apa, kita yang tu kalau siapa yang berminat boleh terus berhubung dengan Beauty Valley. Sekarang kita nak sambung cerita pasal PEV kita. Okey, kalau tadi kita tengok kan sebenarnya bahaya jugalah sebab apa? Dia berkaitan dengan elektrik kan. Betul. Tapi masalahnya bila kita nak main satu kenderaan sukan lah dekat luar. Kan, kita kena pastikan safety kita sentiasa dijamin. Betul. Ni kira keselamatan lah, langkah-langkah keselamatan. Dah ada dia punya unicycle, hoverboard, Fioni, apa nama dia? Fidino. Lebih kurang. Fido, electric Fido. scooter. Tapi gear-gear keselamatan dia kena ada juga. Betul. Jadi sebab kita itulah kita kena jemput mereka yang pakar untuk datang ke sini bersama dengan kita. Mari kita jemput Nazifuddin Sulaiman. Hello. Assalamualaikum. Hai, salam. Silakan. Jing. Okey. Okey. Yes, okey. So tadi kita dah tengok dah macam-macam jenis PEV yang ada. Demo-demo pun dah kita dah tengok dah. So sekarang ni kita boleh panggil Nas. Boleh. Kita ada Nas dekat sini untuk bagi tahu kita tentang benda-benda yang boleh protect kita semasa kita naik PEV ni. Saya dah rasa lain macam ni. Okey. Tangan ni Macam apa Robocop. benda ni sebenarnya? Okey. So sebenarnya saya cerita setiap PEV dia dah ada Keselamatan dia tu, safety. Safety feature. Safety feature dia sendiri. Jadi pengguna sendiri dia dah maklum apa kegunaan dan kehendak yang dia nak guna. Contoh macam ada yang memang untuk off-roader, dia akan pilih wheel yang off-roader dan yang road memang dia guna yang road punya wheel lah. Yalah. Ya. Ada orang main off-road unicycle Ya. Susahnya tu. So, So dia jadi tak ngam kalau kita
pakai yang Tak sesuai. yang tak sesuai dengan kita. Jadi equipment ni yang membantu untuk kita suitkan balik apa wheel yang kita pakai. Okey. Ya. Antara gear-gear yang kita ada ni lah, daripada kat tangan sampai kat atas ni, apa benda sebenarnya? Nampak Okey. handphone pun ada. So yang ni lebih kepada UC lah. Sebab skuter kita ada handle. So saya cuma pakai yang kat tangan sebab protector siku dengan lutut yang tu dah biasa orang tengok kan. Okey, okey. Okey, so apa yang ada dekat sini dia mewakili semua kepentingan yang kita nak. Contoh set mirror. Oh. Tunjuk sikit bang set mirror dia. Nampak? Lain macam. Set mirror kat tangan. Okey, set mirror. So kita masa kita ride kita boleh tengok kenderaan kat belakang. Yelah, yelah. Betul. So kita ada horn. Oh, horn dia pun kat situ juga. Yep. So kita ada button communicator. Yang ni kebiasaannya dia dah memang kita Masuk kat helmet. masuk kat built in. helmet. Okey. Ini untuk communicator untuk jawab call. Okey. So yang ni adalah Untuk mount monitor handphone. display untuk kita tengok keadaan wheel tu sendiri. So kat sini kita akan display, kita dapat display speed, Okey. temperature, dia punya power amp yang lalu dekat motor dan kita boleh tengok route yang kita dah lalu. Maksudnya berapa dia jauh. sync dengan Ya. apa ni? By Bluetooth. Skuter ni lah, elektrik Ya. skuter ni. So yang ni kita kena tahu pasal kita setiap wheel dia mempunyai takat suhu atau tilt back. Yang tu safety features lah. Maksudnya kalau kita dah limit sampai yang ni board ni dah panas sangat ni. Jangan pakai dulu. Dia tak kasi kita pakai. So untuk safety features dia memang akan tilt back tau. So dia memang tak kasi kita ride dalam keadaan yang panas. Kalau maksudnya dia akan automatic shutdown lah. Yep. Kalau dia dah panas sangat dia akan shutdown. Yep. Oh tu safety feature dia lah, takut terbakar pula kan. Ya. Tapi saya terfikir, kalau kita tengah on the way nak pergi kerja, tiba-tiba tu panas. That's why kita ada display ni. So kita sambil ride memang kita akan monitor. Berapa persen lagi Berapa dia persen tulis, bateri, berapa degree dia dah naik. That's why semua kat sini. So kita takkan sambil ride keluarkan. Betul. Itu bahaya tu. Itu yang bahaya. Yang ni yang safety tu. Selalunya dia akan stopkan bila temperature tu sampai berapa? Yang tu atas penggunaan kita sendiri sebab kita punya riding style berbeza. Mungkin macam Nas sendiri mungkin agresif. Dia baru jalan 15 kilo dia dah minta berhenti. Jadi mungkin all the way selamat sampai. Maksudnya kalau kat sini kan kata kita boleh monitor kan berapa percentage kepanasan dia kan. Dia sampai berapa? 80% ke? Okey, kebiasaan UC memang dia bagi 80%. 80 Tapi kita Fido berhenti. sampai 100 darjah Celsius pun dia boleh jalan lagi. Okey. Itu kita kena tahulah Ya. tentang kita punya apa ni. Kebiasaannya orang yang nak beli tu e-scooter sebelum ni. dia invest sesuatu mesti dia akan dapat sikit knowledge untuk dia tahulah aku invest ni aku dapat apa. Okey. Tapi kalau yang ni saya tahu, yang ni bawah ni saya tahu. Ini Nak sekat. slide senang. Yap. Boleh tahan. Okey, yang ini adalah gear safety gear yang kita boleh dipakaikan dekat Yep. tangan kita. Macam mana pula Yang kita ada dengan kat yang depan ni? ada dekat depan ni? Saya tengok ada okey. macam-macam jenis helmet ni. Betul. So saya sembang kat sini dulu. Sini Okey, lebih. boleh. Okey, kat sini pun macam tingkat kita ada dua jenis. Satu yang memang plastik, satu dia rubber, dia getah sikit. Okey. Kalau yang Okey, getah okey. ya. So function dia, yang ni kalau dekat pavement atau dekat pavement punya road apa, bila kita once kalau kita jatuh, kita ada slide slide motion. Ya, slide motion. Jagalah lutut kita kiranya kan. So yang ni kalau kita off road memang kita akan step down dekat tanah terus. Pakai lutut tu. Yep. So okey, kita takkan ada slide dekat tanah atau dekat off road lah. Okey, itu dari segi protection untuk lutut. Okey. Okay, untuk helmet pula. Helmet kita lebih advise rider memang pakai downhill helmet. Okey. Yang dia akan protect dagu lah. Okey. Maksudnya ni helmet orang-orang main mountain bike kan? Yap. Tapi yang tu kita panggil apa tadi? Downhill helmet. Downhill helmet. Sesuai untuk mereka yang menaiki semua jenis PEV ke ataupun Ya, sesuai tertentu untuk saja? skuter, Fido pun boleh. Cuma kebiasaannya orang yang baru start, dia akan start dengan helmet macam ni. Oh, kenapa Sebab murah. Oh, okey, faham. Okey. Tapi kalau nak lebih bergaya yang inilah nampak stylo betul, off-road betul Okey, ni. dia murah. Tapi dekat Shopee banyak pilihan-pilihan yang untuk face protector macam ni.
Dan So, Face protector pun penting juga untuk dipakai. ya, sebab yang ni alternatif untuk kita cover kita punya dagu macam downhill helmet. So bila ada ni pun dia agak membantulah. Okey, kalau kita tengok dari segi kita cakap anggota badan lah. Yap. Okey, kalau kita ni tengok dah tahu kepala, Yap. kita kena protect, ni dagu, kita punya ni Siku. siku Ya, dan siku. juga kita Lutut. punya Lutut. Tapi Bahagian-bahagian untuk body armor, okey. Oh, ada kita juga? ada. Kita akan pakai dan kita akan gunakan body armor tu bila kita ride dekat off-road atau dekat track lah. kalau Okey. kita dekat pavement jalan biasa kita tak pakai lah tak body pakai. armor. Itu biasanya pakai elbow guard Ya, dengan knee guard. elbow guard dengan knee guard lah. Kalau macam off-road baru kita pakai body armor. Dengan track pun kita pakai body armor. Nas, nak tahu juga Nas, sebelum tu kan macam Nas sendiri dah berapa lama pengalaman main benda ni? Dekat baru sebenarnya dalam 5-6 bulan macam tu. Okey. Tapi dalam 5-6 bulan tu saya dah ada masa musim 4 wheel. PKP ni lah. 5 bulan ada 4, sebulan beli 1. wheel. 1 kali gaji beli 1. Okey. Pernah 4 wheel. terlibat dengan apa-apa kemalangan kecil? Saya memang belajar sakit. Belajar maksudnya belajar dengan Learn sakit. from Saya belajar jatuh, ride jatuh. Kat situ baru saya pandai untuk handle wobble dan sebagainya. Ada cedera yang teruk-teruk? Tak ada, just macam jatuh basikal. Ada luka sikit kalau calor sikit lah. Faham. Okey, kalau kita tengok kan yang kenderaan-kenderaan PEV ni dia melibatkan elektrik. Yap. Jadi mungkin ada di kalangan mereka yang di luar dia concern, risau, adakah bila kita pakai PEV ni kita akan kena renjatan elektrik? Okey. So untuk setiap model, kita start dengan basic macam ni kan, hoverboard. Hoverboard ni Nak kena mungkin demo lagi? Tak apa. Tak payah. Okey, hoverboard ni mungkin kita dah kenal dia mungkin 7-8 tahun sudah. So Kira yang paling awal lah, Ya, itu paling awal. So perkembangan teknologi tu dia membantu untuk kita kenal keperluan setiap device tu sendiri. Jadi selepas device yang hoverboard ni dia dah start dengan sekalikan dengan modul BMS iaitu Battery Management System. Okey. So dekat Battery Management System tu dia yang akan kontrol berapa voltage yang masuk, berapa suhu, bila suhu panas ni berapa kipas yang kita nak. Bukan. Ya. Dia ada spek-spek yang memang Ya, dah ya. diluluskan memang selamat lah. Ya. Tak adalah tengah-tengah bawa skuter tiba-tiba terbakar, tak ada. Dengan BMS tu sendiri kita boleh detect berapa kesihatan bateri tu. Sama ada bateri tu selamat dipakaikan atau tak selamat langsung. Okey, yang itu untuk hoverboard. Sambil-sambil kita yang tengok sikit. Unicycle, Yang electric ini. unicycle ni pula macam mana? Ya. Sebab nampak macam yang ini dia lebih complicated, lebih canggih macam Okey. ni. Macam yang Acah explain tadi, dia Sedap juga duduk atas benda untuk ni. EUC ni sendiri dia memang detail. Macam sejauh mana mileage yang kita guna macam kereta pun kita boleh tahu. Okey, yang ni dah berapa kilo dah kita pakai. Dia boleh kira mileage Kat mana So, meter macam dia nak tengok tu? Ni dekat Kat handphone juga. Kat handphone jugalah. Semua dia sync. Yep. So macam kita nak jual second ke apa ke, kita rasa selamat. Macam drone, kita tahu berapa mileage. Lepas tu kesihatan bateri. Lepas tu kita tahu dia punya cycle bateri. So kita rasa selamat untuk membeli walaupun dia second punya wheel lah. Saya nak fahamkan juga apa tahu dari segi keselamatan. Okey, kita tahu ini antara ciri-ciri keselamatan untuk mereka yang menunggang. Tapi macam mana pula kalau contoh kita main kat taman, keselamatan untuk orang-orang yang ada dekat taman. Sebab benda ni senyap, tak ada bunyi, orang tak sedar kadang-kadang kita lalu pun orang tak perasan kita kat belakang dia. Macam mana tu, Nas? Okey, macam UC memang dia ada Bluetooth speaker. Kita boleh buka lagu sepanjang jalan. Dan yang bunyi ni, dia agak kuat je. Okey, Nas nak demo ke? Boleh? Okey, cuba kita main sikit lagu. Okey. So connect dia pakai Bluetooth lah. Okey. Alright. Maksudnya dia menggunakan speaker sahaja. Dan dia guna speaker wheel tu sendiri lah. Taklah, maksudnya nak bagi orang dengar kehadiran kita tu hanya dengan speaker tu. Yap. Dan setiap rider memang kita terapkan lah supaya kita mencuri perhatian semua orang. Supaya kita dapat attention daripada orang lain lah. Yang Macam mana tu caranya? Okey, salah satunya dengan lagu ni sendiri. Okey. Jom kita Okey. tengok Lah, maksudnya, lagu pilihan Nas. Orang dengar lah ada lagu sampai. Ya. Betul. Alright. Tak keluar-keluar lagu dia, Nas? Dia mengajuk kot. Yelah, faham, Nas.
Dia segan Nas. Okay. Ha. Tapi masuk Mungkin kira dia kekok. unicycle ni dia memang boleh mainkan lagu. Kalau yang macam electric scooter hoverboard dengan Fiona ni? Fido. Macam Fido, skuter memang dia orang akan bawa portable portable speaker lah. Okey. Dan dia orang akan berlawan-lawan lah bunyi Memang lagu. dengar lah, memang dengar sebab dia pun ada. Dia ada horn. Ada horn Tapi dia. horn ni dia boleh upgrade yang lagi kuat ke? Yang pakai horn roti tu pun ada. Oh. Ya Ya. Supaya nak bagi orang dengar tu. Yalah, ini Ya. antara sebenarnya ciri-ciri keselamatan untuk orang yang ada dekat sekeliling kan. Betul. Sebab apa tahu? Saya dengar ada kawan saya kat luar lah. Ada juga yang katanya dia main benda ni sampai terlanggar orang. Itu kita nak kena tahu pasal keselamatan orang lain juga kan. Okey. Okey. Antara ciri-ciri lain kan keselamatan. Untuk brake. Brake, tayar sebab untuk electrical macam kenderaan konvensional kita ada enjin, minyak hitam. So adakah PEV ni dia zero maintenance? So itu yang kita selalu tertanya-tanya tapi untuk maintenance untuk skuter dan electric unicycle ni adalah tayar tu sendiri. Tayar dia? Tayar tu kita akan kebiasaannya kita akan tukar by mileage 5,000 km kita dah start tukar. Mungkin dalam keadaan tayar keras. Macam pakai motor juga. Ya. Kena tengok juga keadaan tayar tu. Tayar. Okay, tapi kalau kita tengok kan macam kita tahu dia portable. Ya. Boleh bawa pergi kerja dan sebagainya. Pergi pasar Tapi pergi pasar nak juga pergi pasar. Tapi masalahnya bila kita dah bawa keluar tu, kalau kita tengok kan macam nak park dekat mana satu hal. okey. Yang keduanya macam mana nak kunci kita punya PEV ni? Alright. So macam Fido kita ada alarm dan kunci sendirilah. Okey. So macam skuter pun ada model yang ada lock, ada model yang kebiasaannya memang kita pakai wire rope. Kunci kita ikat macam kat tiang. basikal. Okey. Dan yang paling portable adalah saya suka UC pasal ni. Pasal? Dia boleh buat macam luggage kan. Jadi boleh pegang gitu. Yap. Okey. Sama macam model ni, macam model Acai. Okey, Sebab faham. model ni memang ada seat. Saya lebih selesa bawa tanpa seat lah. Okey, tanpa faham. duduk lah. Jadi lagi senang nak bawa lagi ringan Ya. sikit lah kan. Nas, tapi- okey. Nas tadi kata ada dalam 4 biji sekarang kan? Yap. 4 biji. Mungkin ada yang nak jual tu nanti kalau orang nak bertanya-tanya Instagramnya apa tu nak tengok-tengok. Okay, so Instagram saya Roda Elektra. Roda Elektra. Ya. Okey. Facebook? Okey, Facebook. Facebook pun sama, Roda Elektra. Roda Elektra juga Nas. Ya. Okey. Jadi yang berkenan boleh pergilah kat situ nak tengok collection Nas ataupun nak beli Nas punya PEV pun boleh juga kan? Boleh bertanya-tanya Nas InsyaAllah boleh. Boleh Boleh. Tak ada okey. masalah. Bunyi ikhlas tu okey boleh. Alright. Kita nak cerita lagi pasal PEV ataupun kenderaan elektrik peribadi tapi kita nak berhenti dulu Fiona Ya, selepas ni kita sambung, akan okey, kita akan berehat sebentar. Bagi Nas, kita nak ucapkan terima kasih sebab terangkan begitu banyak benda untuk kita semua. Okey, sekarang ni kita ada sesuatu untuk berkongsi dengan anda Oh, ya? pula berkaitan dengan Ramadan Raya 2021. Jadi di waktu pandemik COVID-19 ni ramai peniaga yang terkesan, Betul. lebih-lebih lagi peniaga-peniaga kecil. Jadi untuk Ramadan ini marilah kita membantu dan memperluaskan perniagaan mereka dengan menyertai misi Salam Sayang. Peniaga yang ingin menyertai hanya perlu imbas kod QR yang tertera dan isikan maklumat perniagaan anda. Untuk peniaga yang terpilih, kami akan promosikan produk. Jadi, ayo kita sebarkanlah Ramadan Raya 2021. Ya, bulan yang penuh kemuliaan untuk kita bersedekah, berkongsi rezeki juga Fiona, mencari keberkatan bulan Ramadan. Sama-sama kita ada kelebihan, kita membantu sesama kita Fiona. Betul. Malaysia secara percuma. Maklumat lanjut di Facebook, Twitter, Instagram TV3 Malaysia bersama hashtag Salam Sayang. Sebarkan rezeki, luaskan jalinan dan sambutlah Salam Sayang. Dia nak ikut juga. Sambutlah Salam Sayang. Kita berhenti rehat. Kembali selepas ni kita cakap pasal PEV lagi. Borak Kopitiam. Jangan ke mana-mana. Okey, Fiona. Ya. Tak jumpa lagi lah button horn dia kat mana? Sekejap. Fiona Awak ni ada punya kan? set, awak tak jumpa saya punya ada.
Saya nak kena tanya lagi lah pasal button horn dekat mana Fiona PV ni. Tak apa. Ambil masa untuk Boleh? tanya. Sementara tu kita nak tunjukkan kepada anda satu video yang kita telah sediakan mengenai dengan skateboard. Apa yang menarik? Jom kita tengok. Jom kita tengok. Saya Muhammad Fikri bin Ismail. Saya bermain papan luncur dan menggunakan tangan papan luncur itu sendiri. At first saya memang main skateboard tapi saya memang tak into tricks lah. Saya just more to cruising and then saya sebenarnya yang teringin sangat nak surfing. Tapi sebab susah nak cari laut kan dekat sini, saya try cruiser and then saya belajarlah nak bawa cruiser tu apa semua, maksudnya macam mengambil masa 3 tahun jugalah untuk selesa kan. And then baru boleh pergi main dekat bowl dekat Putrajaya tu. Sukan tu memang penat lah, nampak senang tapi memang penat lah. Sebab nak pump, so nak buat frontside, backside lagi memang seronok lah. Okay, so Fikri boleh ceritakan sikit tak pada mulanya macam mana boleh mendapat idea untuk membuat papan luncur tu sendiri? Dia bermula masa tahun 2015. Masa tu saya internship dekat kedai custom furniture. Saya punya guru tu yang mengajar kerja kayu tu, dia cakap cuba try buat skateboard. And then bila saya cuba, saya just tengok YouTube je macam mana nak buat. Tapi disebabkan internship dekat kerja kayu tu memang saya dah ada basic lah. So lepas dah siap main, memang boleh lah untuk casual skating, memang selesa lah. Saya pada mula memang tak terfikir nak jual pun. Tapi sebab saya bawa pergi main dekat tempat dengan kawan-kawan start tanya tau, mana beli board tu. So diorang dah nampak macam produk. So dari tu saya rasa macam, oh why not kita try jual. So dari situlah baru start saya jual. Apakah ciri-cirinya yang perlu ada dekat dalam satu-satu papan luncur tu? Okey, yang paling penting dia punya wheelbase lah. Maksudnya tayar depan dengan tayar belakang berapa jarak dia. Kalau lagi jauh, dia lagi lambat turn. And then turn dia lagi mengambil diameter yang besar. Kalau dia lagi rapat, dia boleh buat sharp turn. And then yang dia punya shape tu ikut cita rasa sendirilah. Saya lagi prefer yang classic shape tu. Masa zaman 70-an tu memang ada satu grup yang terkenal guna, nama dia Z-Boys. Dan memang untuk mengenangkan nostalgia tu, saya memang selalu pakai yang classic shape untuk cruising. Selalunya saya buat dia punya papan je lah, maksudnya dia punya deck sahaja. Untuk design atau motif-motif dekat deck tu, saya ada kenalan juga yang boleh melukis ataupun letak something lah dekat board tu supaya dia punya value lagi tinggi lah, bukan sebagai sekadar papan, dia just boleh jadi artwork and then dia boleh buat jadi sebagai wall deco. So dia multi-purpose lah skateboard ni sebenarnya. Ada tak tips-tips yang mungkin Fikri boleh kongsikan dekat mereka yang memang baru nak main hobi ni? Untuk main skateboard ni, kebanyakannya orang memang takut jatuh kan. Tapi bila kita belajar cara jatuh and then kita pakai safety, dia mengurangkan risiko untuk cedera yang lagi parah lah. And then disebabkan dia mengurangkan risiko tu, and then you punya mindset akan boleh pergi lagi confident lah. Kalau you nak buat satu trik tu, you boleh commit, memang jadi. Kalau you tak agak-agak hesitate, memang tak akan jadi. Dia macam life lah skateboarding ni. Maksudnya macam kalau jatuh, bangun balik. Jatuh, bangun balik. Jangan give up. And then at last nanti you mesti akan look back. Masa you tak reti main, memang teruk. And then sekarang you mesti confirm akan improve. Selagi you jatuh, you bangun, itu okey. Yang penting jangan give up. Oh, seronok betul lah. Hari ni kan rasa seronok betul dapat main benda ni je. Macam tak payah buat kerja. Okay. Tapi itulah kita bawakan kepada anda PEV, Personal Electrical Vehicle. Memang menarik, ada macam-macam jenis kan. Kita nak sambung lagi cakap pasal ni. Tak jumpa. Dia Honda mungkin kena pasang kat tangan. Tapi sementara kita tengah nak enjoy lagi main ni, jangan jealous tu. Kita nak bagi laluan untuk JMTV kita. Silakan. Jom. Jom Afina, kita round-round. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada penonton Borak Kopi Tiam pagi ini. So, saya Puan Mas Sayati Baharudin. Saya merupakan pengasas dan pengarah urusan MS Beauty Empire Sendian Berhad. So, apa kat depan saya ni kita ada Filia. Filia ni apa dia? Filia ni merupakan suplemen makanan tambahan untuk siapa-siapa yang nak dapatkan berat badan ideal sebelum raya. Nak pinggang cantik sebelum raya. Nak body menawan. Nak pakai kebaya pagi raya. Kena dapatkan Filia ni. Selama 2 tahun Filia berada di pasaran, kita dah lahir
melahirkan lebih kurang 13,500 feedback yang berjaya. Jadi, Filia ni memang terbukti berkesan untuk pengguna dekat luar sana yang nak turunkan berat badan. Okey, so kita nak cerita sikitlah pasal Filia pagi ni kan. Apa benda ni Filia ni? Okey, Filia ni merupakan suplemen makanan tambahan yang mana hari ini kita nak buka special untuk penonton Borak Kopitiam pagi ini. Normal price kita RM475 untuk siapa-siapa yang kat luar sana yang terkesan dengan pandemik COVID ni, yang tak ada income tambahan, yang tak ada duit ekstra, yang nak buat duit poket sebelum raya. Normal price kita RM475, tetapi hari ini sahaja kita buka special untuk Borak Kopitiam punya penonton. Kita bagi hanya serendah RM285 sahaja untuk join kita punya partner. Bukan RM1 kita diskaun, bukan RM2 kita diskaun, beringgit-ringgit kita diskaun ni. Jadi apa yang kita sediakan? Kita sediakan reward yang seronok-seronok untuk korang. Kita ada juga sistem yang sangat sistematik. Kita juga ada payslip untuk korang. So jadi orang kat luar sana yang nak buat duit, yang nak cari income extra sebelum raya ni, cepat-cepat dapatkan Filia ni. Join kita punya team. Senang sangat. Kontak nombor telefon kat bawah yang ada tertera dekat TV anda ni, 0192016659. Senang sangat nak buat duit poket sebelum raya sebab produk kurus ni memang banyak demand. Jadi anda kat luar sana yang nak pakai duit ekstra sebelum raya ni, kontak nombor telefon kat bawah ni, okey? So, terima kasih untuk semua yang menonton Borak Kopitiam pagi ini. Alright. Seronok kita hari ni, macam-macam kita kongsikan selain daripada kita punya personal electric vehicle ataupun kenderaan elektrik peribadi, kita ada juga JMTV kita. Dan tadi kita dah cakap pasal keselamatannya, pasal jenis-jenisnya. Kita nak tahu juga yang zaman sekarang ni yang tengah in pasal PEV ni yang mana satu? Betul. Kalau tanya kita memang kita tak tahulah. Mai kita jumpa mereka yang pakar. From Brazil, Mr. Carlos. Monte Carlos. Kita ada Muhammad Ruzairi, tapi nama orang panggil selalu Carlos pasal muka saya ganas. So dia cakap, muka kau jahat, aku bagi nama Carlos. Okeylah, pasal muka dapat nama tu. Ya, macam itulah nasib. Tapi nama sebenar Muhammad Ruzairi. Betul. Betul saya. Okey. So sekarang ni macam tadi kita tengok, kita dah tahu tentang kita ada macam-macam jenis PEV. Ada ni unicycle. Lepas tu unicycle. Electric ada unicycle. Fido. E-scooter kan. Ada lagi hoverboard. So jadi kita nak tahu sebenarnya yang betul-betul in trend, yang mana satu sebenarnya? Kalau tanya dengan saya, electric scooter. Oh ya, sekarang ni kenapa tu bang? Dia nampak lagi stylish. Lepas tu kalau compare yang ni dengan ni, kita tak payah cakap yang ni. Ini dia memang lagi high end punya stylish. Tapi yang ni dia stylish because berdiri, you look more younger. Okay. Lepas tu senang nak bawa. Dia mudah lah. Dan dia portable lah. Dia portable. Kadang-kadang ramai kawan-kawan saya yang pergi kerja, dia gunakan benda ni untuk macam naik train, turun train. Dan daripada A to B, dia akan naik benda ni. Betul-betul. Saya boleh rasa bila saya dah bawa benda ni, saya boleh rasa. Sebab tadi pun katanya boleh lipat dia punya handle ni. Jadi kita boleh simpan dalam bonet kereta. Contoh kita pergi kat mana-mana yang tempat parking dia jauh. Betul. Oh, panas tengah-tengah hari. Jadi kita keluarkan benda ni, kita boleh naik. Betul. Kalau naik berdua boleh ke? Actually boleh, tapi saya tak advise. Pasal dia berbahaya. Tak sesuai lah. Tapi nama pun PEV kan? Kena beli dua pula macam ini. Okey, tapi kalau berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, nampak gayanya macam yang e-scooter ni lebih sesuai untuk kita bawa ke pejabat lah. Dia bukan sesuai, dia lebih trending. Maksudnya orang lagi senang dengan dia. Lagi ramai yang cari yang ini. Compare dengan yang ni. Okey. Jadi tapi bagi mereka yang macam nak cari juga satu PEV untuk tujuan beriadah. Mana satu yang lebih in trend? In trend yang tu. Ni nak e-scooter. Tapi nampak kalau yang lagi santai, yang ni saya rasa ni. Ini memang santai lah. Ini memang santai. Tapi macam tadi siapa yang cakap, bila naik ni nampak macam makcik-makcik nak pergi kedai beli ni. Tu tadi ada abang kita dalam ni. Dia tak cakap pasal Fiona, pasal orang lain tu tadi. Yes. Tapi memang selesa. Yang ni saya boleh kata macam bagi mereka nak start kan boleh dapatkan satu Fido ni dulu kan untuk beriadah. Okey, yang ni kalau kita tengok video-video mereka yang menggunakan PEV tujuan beriadah dekat dalam taman. Ada unicycle, ada e-scooter ni kan. Jadi macam saya nak tahu juga kan, sebab kita dah cakap pasal keselamatan kan, keselamatan orang kat taman, macam mana kita yang membawanya macam mana. Tapi macam mana pula dengan penggunaan benda ni? Ni kena perlu pergi ambil kelas lesen ke apa ke sebenarnya bang? Okey, so far tak ada. Kita still dalam grey area untuk menggunakannya, and then tak ada any law yang betul-betul specifically dia bagi untuk PEV.
as far yang sampai sekarang ni kita still follow bicycle punya rules. Apa bicycle buat sebenarnya kita boleh buat. Maksudnya kena lalu laluan basikal lah kalau kat jalan tu kan. Kalau jalan besar, kalau ada pavement lalulah dekat pavement. Okey, tadi kita dapat tahu juga untuk yang unicycle ni ada yang boleh masuk hutan. Betul? Off-roadnya. So, off-road punya. So macam boleh Carlos terangkan kepada kita jenis-jenis PEV yang manakah sesuai untuk jalan mana, masuk hutan ataupun dekat jalan raya ke mana. Okey. Actually semua PEV dia boleh masuk mana-mana pun tempat. Tapi kalau macam unicycle ni, of course kita kena ada skill lah. Kalau nak pergi off-road, nak pergi on-road, nak pergi climb hill, kan? Because dia balance, semua dekat balance. Ni off-road ni. Kalau kita tengok visual tu, ada dekat skrin sekarang. Ini yang off-road punya. Betul. So, macam model ni boleh, kan? Yang Acai punya. Yang skuter ni. Yang unicycle. Unicycle masuk off-road ni memang power tau. Sebab jalan tak rata. Macam mana diorang boleh balance Yep. Kita bawa 2 tayar off-road pun belum tentu lagi boleh balance. Turun bukit tu. Tapi of course dia pakai tayar yang berlainan lah. Actually macam ni, boleh je. Cuma kalau bila you dah lebih ke dalam, maksudnya kadang-kadang jiwa kita nak off-road kan. Dia orang start lah tukar tayar yang ni. So that lagi bila masuk off-road tu dia lagi grip. Kesesuaian dia kat situ lah. Satu jenis lagi saya pernah nampak juga kadang-kadang kat mall. Dia start saya tengok daripada cerita orang putih. Polis-polis kat mall naik ada 2 tayar besar kiri kanan. Itu nama apa tu bang? Itu lebih kurang dengan hoverboard tadi. Cuma dia yang bersaiz besar dan ada handle lah. Yang itu tak portable lah Itu tak portable. Itu sesuai untuk macam kita nak guna untuk pemantauan dekat kilang ke dekat mall ke dan kita boleh guna. Okey, faham. Tapi kita tengok kan ni macam dah macam sejenis sukan dah kan. So betul, boleh ke ni dikategorikan sebagai satu sukan? Semalam actually kita ada buat track day kan. So benda ni actually dah sedia pun kita. Dekat mana bang track day tu? Shah Alam, Speed Zone. Alezo Speed Zone Shah Alam. And then kalau tengok luar negara, dia orang dah start pergi international punya level. Macam biasa, sad to say, kita ni still kena ada exposure lah benda-benda ni. Kalau siapa yang mungkin tanya macam mana track dia ni. Ini tengah lumba semalam ni kat track ni. Yes. Ni lumba secara halal dalam track bukan kegunaan dekat luar. Oh, menang ke tidak Carlos? Kalah. Okay. Alhamdulillah ada peluang cuba tahun lagi. Dia punya track ni sebenarnya ada track go-kart ke? Go-kart, yes. Okey, dia gunakan track go-kart juga. Semalam berapa ramai penyertaan tu? Total 30 rider. So ada 3 kategori lah. Kategori? Elektrik skuter, lepas tu e-bike dengan elektrik unicycle. Okey, maksudnya ada lagi satu elektrik skateboard. Skateboard pun ada elektrik tau. Sekarang Yes. So saya dah invite but then belum ada ni lah. Last year dia orang ada join. Belum ready lagi lah. Maksudnya setiap jenis ni dia ada kategori-kategori juga. Maksudnya Fiona pun boleh bersaing Fiona walaupun pakai chopper. Okey, steady. Ada boleh laju. Boleh. Nanti saya join. Okey, tapi kita nak tahu juga kalau untuk luar negara, untuk PEV ni memang dah well aware lah. Yes. Dengan masyarakat mereka. Macam mana pula dengan Malaysia ni? Penerimaan masyarakat macam mana? So far masyarakat okey. Kan? Cuma yalah benda ni bila dah terlampau ramai user dia akan create problem. Kan ada kita tak boleh control. Yang ni sama je macam luar negara pun. Tapi basically ramai yang cakap luar negara Japan dah ban, ni dah ban. Kenapa kita tengok yang ban? Kenapa tak tengok yang tak ban? Because benda ni every teknologi dia akan datang dengan benda yang lagi bagus sebenarnya. Betul. Contoh ni go green kan. So environment friendly. Why not? Kalau satu KL guna tak ada jam rope. Fikir dekat situ je. Kalau kita tengok tengah KL tu pun banyak bang yang parking-parking tu. Boleh sewa pakai dekat situ kan. Cuma yang tu dia tak ada pengawalan. Dia orang maksudnya yang buat rental dia just bagi and then you boleh nampak lah yang naik 2 orang. Saya tak nak cakap pasal benda ni safety dia lah itu sendiri atas diri sendirilah sebab tak ada orang yang jaga. So ada naik 2 orang tu salah lah sebenarnya. Macam kita orang kalau naik make sure semua ada cukup. Ada gear baru kau ride. Okey, jadi benda ni pun dah bawa ke track, maksudnya dah jadi satu sukan yang besar. Komunitinya dekat Malaysia setakat sekarang ni ramai ke? So far yang ada kita orang punya maksudnya kita punya geng-geng ni susah nak cakap geng ke komuniti lah. Okay. So utara selatan saya rasa ada dalam 800. Besar juga. Because normal ride pun kadang-kadang kalau normal ride sebelum MCO pun kalau kita ride kita open 30 orang, datang 50 orang. Macam semalam pun ramai.
Normal ride tu selalunya macam mana? Berapa jauh duration ni? Pusing-pusing kita KL estimate kalau kita nak fun ride untuk memudahkan semua orang boleh join, kita ambil range dalam bawah 40. Okey. So bawah 40 ni tak penat, you boleh ride santai, macam kita pergi Janda Baik kan. Kita tengok hutan, air terjun, apa benda semua syok lah. So benda-benda ni dia release sikit lah. Faham. Sampai sana bateri habis pula tak boleh balik. Macam mana bang? Itu lah. That's why kita kena plan range kita based on mesin yang paling low spec. Kita kena tengok berapa dia boleh pergi. Okey. Selepas tak patah balik ni. So kalau kita punya boleh pergi 150 pun, kita kena tengok yang grup kita ni paling low apa. So that dia tak adalah tinggal seorang. Faham. Jadi kena tahu jugalah, jangan tinggal orang belakang. Yalah kan di grup kan. Tapi apa-apa pun macam tadi ada kita tekankan untuk PEV ni memang go green lah. Jimatkan minyak. Elektrik tak kan. pakai minyak pun. Ada tak yang pakai minyak? Tak ada kan? Tak Sebab elektrik, dia fully elektrik sahaja. Lepas tu dia tak ada keluarkan asap dan juga dari segi keselamatan itu atas individu lah. Kita sendiri kena jaga diri kita. Pastikan anda semua bila naik PEV ni jaga keselamatan diri dengan memakai safety guard yang bersesuaian yang kena untuk aktiviti tu. Kalau off-road kena pakai apa? Body gear, elbow. Kalau jalan macam mana Carlos Ya betul. Carlos, setakat sekarang kan ada 4 tadi 4 semua jenis unicycle. Semua jenis ada. Ada berapa? Unicycle dia ada 4 lah. Yang tak main punya sendiri koleksi. Tak ada. Saya ada 1 2 3 je. Oh 3. Skateboard saya belum. Dah try tapi belum dapat tune dia lah. Okey, tapi bagi mereka yang nak usah-usah nak tengok-tengok unicycle ataupun PEV Carlos, Instagram Carlos apa? Okey, kalau yang saya bagi mula-mula tu Roda Elektra sama dengan Nas kan. Tapi kalau yang personal punya boleh tengok Roda 1 _ Melaya. Roda lepas tu nombor 1 _ Melaya. Roda 1 Melaya kita tengok dekat skrin sekarang ada dekat situ. Tapi yang ni dia bagi Roda Elektra ni. Okey je. Oh ni Roda Elektra sama jugalah. Kira macam tapi, yang ni untuk ni lah. DM je lah nanti boleh tanya boleh, kan. Boleh. Alright, okey. Terima kasih Carlos. Rasanya kita kejap lagi kita nak tunjuk sesuatu yang istimewa. Tapi sebelum tu kita nak bagi laluan sekali lagi untuk JMTV kita kan. Silakan. Alright. Ya, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya, Syekh Wijamin dan juga pegawai pemasaran Aris Burger, Cik Aisyah kita. Apa khabar, Aisyah? Khabar baik, Syekh. Aisyah, kita kat mana ni pagi ni? Kita berada di kabin geprek cerah Ya, dua hidang istimewa daripada restoran ini iaitu ayam geprek dan juga chicken salted egg. Hari ini kita nak bersembang mengenai dua produk kita iaitu Aris Burger, iaitu pertamanya kita ada apa? Burger kambing. Burger kambing, kita ada burger ayam, kita ada burger daging. Burger daging dan istimewanya daripada Aris Burger iaitu satu-satunya di Malaysia iaitu burger ayam kampung. Ayam kampung ni, cerita yang apa dia, apa hebatnya? Okey, bestnya burger ayam kampung kita ialah pertama, ianya adalah pertama yang kita keluarkan daripada syarikat kita di Malaysia. Lepas tu ayamnya pula adalah ayam ternakan ladang Aris Prop. Oh, sedapnya. Okey, selain pada itu apa ada lagi kita? Kita ada daging kisar di mana daging kita adalah 100% daging di dalamnya ya. Kurang lemak. Ya, dia pastinya kalau anda nak memasak pergedil ke apa sebagainya, boleh menggunakan daging kisar. Dan juga kita ada ayam kisar. Daging ayam kisar daripada Aris Burger. Ya, iaitu untuk 400 gram. Yang kita ada juga 800 gram. Ya, 8 betul lagi murah daripada itu berkhasiat betul tak? Betul. Ya, padu isinya padu sangat-sangat. Sangat padu. Dia betul. Yang ini ayam kisar 800 ayam kisar gram. 800 gram. Okey Aisyah, penonton-penonton pun dah tanya Syah kat mana nak dapat produk Aris Burger ni Syah? Ya, sebenarnya banyak dah kipas raya kita dah masuk. Antaranya ialah CS Mart, Ion Mall, Big Supermart, Checkers, Maidin, Ion Mall. Okey, dan bermacam lagi. Kalau you all nak tahu lebih detail, you all boleh pergi ke Facebook kita Aris Prop Holding Siam Berhad. Boleh pergi ke Facebook page kita Aris Burger, Aris Mart dan juga our Instagram aris.burger. Okey, Aris Burger semestinya Aris, sedap dan berkualiti. Nyam, nyam, nyam. Kita dah upgrade dah. Kita punya PEV saya dah pakai yang
unicycle. Unicycle. Tapi susah. Benda ni sebenarnya balancing ni susah sikit. So betul lah kalau macam Rozairi kata ataupun Carlos tadi kata, sebenarnya yang sekarang orang cakap family friendly ataupun lebih mudah untuk kegunaannya, orang banyak pakai electric scooter. Tapi tak apa. Sebab kita nak bagi juga tengok yang pro-pro kita ni buat demo sikit lah Fiona. Betul. Mana-mana kita punya ni, riders. Alright, dah sampai ada dah. gear siap. Dah berbunyi-bunyi horn dia. Itu horn dia nak bagi orang nampak kalau lalu. Ada orang nak lalu. Carlos, steady. Okay. Alright. Kita ada unicycle, kita ada, tak tahu dah, tak nampak siapa ni pakai helmet. Nas. Kita ada Nas di sini nak tunjuk demo. Nas akan tunjuk demo pasal unicycle, Carlos pun pasal unicycle. Dan kita akan tunjukkan demo juga pasal electric scooter ni. Alright. Acai. Ya, saya. Alright, so kita nak demo yang mana satu dulu? Nak tengok mana? Siapa nak mula dulu? Siapa nak mula dulu? Okey, boleh. Alright, so Okey, alright. Okey, tunjuk contoh dia. Okey. Senang aja dia buat dan kita kan? buat macam tak boleh. Sementara Nas tengah demo-demo, okey, kita boleh pass mic ni kepada Acai lah. Acai, boleh? Ya, saya. Acai boleh bercakap lagi Boleh. Okay. Nampak sebab dah berselubung tu muka. Okey. Acai. Ya, saya. Oh, Acai ada mic lah. Betul. Okey, kalau gitu yang ni untuk menyanyi. Oh, menyanyi. Jangan. Alright. Okey, so alright, demo tadi tu apa yang telah berlaku kita tak nampak. Lagi sekali ada peminat kita minta. Ni. Alamak, kita pula nak berjalan susah. Nampak kena mengundur balik. Okey. Lagi minta sekali. Nas. Satu Pusingan. Basically saya nak tunjukkan tadi ialah satu macam mana nak start up bila kita nak memulakan Unicycle ni Start macam mana nak start. Okey. Lagi sekali Nas, boleh tak Nas? Okey, jap. Mic boleh pass. Okey. 1, 2, 3. Okey. dia kena dalam keadaan bergerak. Okey. Baru dapat benda tu Macam kita nak Patutlah basikal kita tak dapat. Okey. Ini Alright. kena ambil masa sikit. Okey. Okey. Kalau masa break tu kan, macam tadi Aifni cakap dia nak jalan tu kena pijak Kena pijak kena ke pijak. Kena Tapi ni balancing susah sikit. Memang kita akan nampak kita akan lean badan tu ke depan untuk beban tu paksa wheel tu ke depan. Okey. Kita akan leankan badan ke depan. Leankan badan ke depan So kalau untuk brake atau hard brake memang kita akan jatuhkan badan ke belakang. Alright. That's why saya punya berjalan lah. Dah berjaya. Undur balik. Dia membantulah. Okey. Okey, itu untuk support kaki. Kalau kita leankan badan ke depan, dia akan tolong bantu tahan kita untuk tolak wheel lah. Okey. Alright. Bila brake, kita akan guna padding belakang. Okey. Alright, itu kiranya untuk basic nak start kan kalau kita gunakan unicycle. Kita tengok kalau Carlos nak tunjuk. Carlos. Almost the same lah. Okey, kita tengok Carlos pula tunjukkan demonya lah. Okey. Macam mic ni boleh. Okey. So kalau macam tadi tanya pasal braking kan. Dia sini. Yo. Okey. Oh, nampak dia lean betul badan ke depan. Maksudnya kita ke belakang tadi. macam nak terbang sikit. So macam tu je. Ini basic lah Ini basic kalau orang nak start kena belajar benda ni dulu lah Okey, apa saya dengar tadi ada permintaan untuk berpusing lagi. Berpusing? Oh, skill-skill Ada skill-skill. Ada skill-skill dia skill yang lain tu dia agak ni sikit lah. Macam tangga, turun tangga. Oh, okey. Kesesuaian tempat tak ada. Bump ni. So bila kita langgar dia lompat. Okey. Okey, ada video dia. Kita ada tengok yang mereka dah buat video dia. Tu turun tangga. Okey ni. Okey. Betul lah. Tu Acai tu. Acai tu. Acai? Ya, saya. Oh, steady Acai. Tak sia-sia ada 4. Ni nampak macam terbang. Skuter. Begitu. Power lah dia kalau kita tengok dekat situ. Acai itu lepas berapa lama main unicycle boleh buat gitu, Cai? Sebab saya baru dalam 6 bulan macam tu kot. Baru power lah nak main benda ni. Dah boleh turun tangga gitu? Boleh lah. Oh, itu nampak tangga dia tinggi tu, curam tu. Susah tu. Tapi Acai memang start dengan unicycle ni straight? Tak, saya start dengan skuter dulu. Electric skuter? So saya main skuter tahun 2019. So dah start main skuter and then baru pindah ke unicycle. Okey, sekarang kita nak tengok demo Acai pula. Acai nak cuba buat ni skill Ada sikit lah. Ada skill, okey. Alright, nak buat kat area mana? Sini, depan ni boleh? Depan ni boleh kot. Okey, kat depan ni Acai nak buat kat depan ni. Kita undur sikit. Kita bagi laluan sikit, Acai.
Ni sebab ada yang melompat-lompat nak tunjuk juga yang skuter ni sebenarnya dia baguslah untuk withstand sekali impact lah. Dia memang robust lah. So macam skuter ni kita boleh boleh lompat gitu Oh. So dia memang sangat-sangat robust. Okey. Cai dulu main skateboard ke Cai? Tak. Tak ada lah. Kat sini baru belajar skill-skill nak lompat-lompat semua. Betul. Jadi dia boleh, sebab dia lompat tu sebab dia ada suspension kan? Ada suspension, betul. Dia memang itu yang kalau macam off-roading punya skuter, kita boleh hentak dia betul-betul punya. Sebab dia memang tahan. Ini off-roadnya skuter? Yang ni tak. Yang ni untuk biasa punya skuter. Kalau off-road je, dia besar sikit. Okey. Faham. Nak teruskan ke? Lagi sekali ke? Ada lagi ke? Lagi sekali lah. Macam tak buat tadi. Boleh je. 2 kali Sebab dia ramai lompatnya. peminat ni. Kita tengok mereka yang dekat Facebook. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Alright. Okey, itu demo daripada Acai. Satu lagi yang belum kita demokan, tentunya kita punya video ni. Okey. Fiona silakan. Nak tengok demo video ke? Oh, Willy. ni hebat. Kejap. Okey. Nampak? Baik. Nampak. Abang kita kat dalam control room, dia masih lagi terbayang-bayang Fiona pergi pasar tu. Tapi kesesuaian dia lah. Maksudnya benda ni kita boleh bawa ke mana-mana. Kalau macam yang video ni kita boleh letak bakul depan belakang kan. Even saya sendiri pun, Ni pun kalau boleh. saya nak guna, macam normally saya pakai ni. Okey. Tapi second choice saya compare dengan skuter untuk pergi beli barang ni. Video. Penuh kan. Boleh bawa. Even saya naik dengan anak saya. Saya berat 100, saya tak malu nak cakap berat saya. 120 lebih. Berat saya. Okey. Ada permintaan untuk bagi Abang Carlos bawa. Mereka nak tengok Abang Carlos bawa ni. Mungkin bagi mereka tak percaya. Cakap boleh ke? Dia macam tak sesuai je untuk kita ni. Macam sesuai untuk perempuan je ke? Saya badan besar. Okay. Saya boleh bawa anak saya kat sini. Kat depan tu lah. Anak saya umur 9 tahun. Boleh. Yes. Tak payahlah. Jangan Tak malukan macam diri 9 dulu. tahun. Tak macam 9 tahun jangan. Susahlah bawa Nampak orang macam 9 hari baru. Okey. Tengok. Ini memang santai lah, memang chill-chill lah. Dia memang ini yang kira standard punya model lah. Tapi kalau you tengok yang dalam track tu, dia punya speed dia boleh pergi 70, 80. 70, 80. Tapi kalau yang average untuk kegunaan family friendly, dia speed dia biasa, selalu range berapa? Ini boleh pergi range dalam 30 kilo. Speed you 25 je. Dalam 25 km per jam. Okay, boleh bawa anak. It's a good bonding tau dengan family sebenarnya bawa benda ni. Yelah, budak-budak pun seronok kalau tengok benda betul. ni. Takut seorang nak satu je ni. Itu je sekarang ni ceritanya. Okey. Ni ada penonton kita yang ada dekat rumah tanya mengenai e-scooter ni. Okey. Berapakah berat yang e-scooter ni boleh tampung? Okey. Nak tahu juga Kita mungkin ada demo macam Abang Carlos, dia berat dia 120 kilo. Dia boleh naik juga skuter ni. Okey, kita tunjukkan. So dia punya maximum weight untuk spek benda ni is 120, tapi dia ada yang lain juga range Yang boleh tampung lagi tinggi. yes. Selalunya maksimum berat 120 kilo. Okey, tapi kalau yang nak heavy duty punya lebih ada jual juga ada 150 kilo boleh tampung. Jadi kena tahu tu 120 kilo kalau yang biasa yang selalunya. Kalau yang lebih berat daripada tu dia ada yang heavy duty lah, advance punya lah. Betul. Okey, nampak Abang Carlos kita dah tunjuk demo kat skuter ni boleh? Pun boleh juga. Memang daripada tadi semua Abang Carlos kita buat demo Nampak ni yang ni pula bang. Sama yang ni tadi Okey, kalau contohlah orang nak mula-mula berjinak-jinak dengan permainan e-scooter ni ataupun video ataupun unicycle kan. Permulaan benda pertama yang patut beli apa dia? Unicycle ke ini? Electric scooter. Susah nak cakap sebenarnya. Sebab masing-masing ada 4, jadi susah nak cakap. Pasal kalau saya cakap unicycle nanti kan ada yang marah saya. Apa hal kau ni? Tapi mungkin tengok kepada minat Yes, kan? betul. Tengok pada minat. Kalau just guna untuk normal pergi balik kerja, paling senang electric scooter ataupun ni. Tapi kalau you gunakan public transport, nak kena bawa naik ke, ambil electric scooter. Okey. Tapi nak advance, paling senang portable, electric unicycle. Kalau orang muda pula dia mungkin kalau yang nak laju, yang mana yang laju? Gitu. Laju electric scooter. Ni juga? Yeah. Okey. Ini pun boleh laju, tapi saya cakap ni based on
paling cepat nak belajar. Okey, yang nak biasakan diri dululah. Dah biasa nanti baru boleh beli 4 macam masing-masing ada sekarang ni kan. Cuma nak start tu memang elektrik skuter. Okey, kita nak buat demo ramai-ramai. Nas mungkin boleh juga tunjuk demo dengan Carlos dan juga Acai. Nak cuba? Yang ni mengganggu Saya? tak? Oh, tak ada. Awak nak suruh saya pula buat demo Boleh. Okey. Kita tengok. Saya bukan apa sebab orang minta. Nak wikang ke nak wheelie ke apa? Kalau boleh wheelie pun bagus juga. Cai, saya demo dulu Saya punya demo apa Cai? Macam mana lompat dia Cai? Angkat je dua-dua. Angkat Loncat dua-dua? sekali. Tak dua angkat Cai, depan je terangkat. Okey. So kita akan demo secara ramai-ramai kan? Jom. Fiona nak demo yang mana? Nak race sekali? Saya komentator. Boleh Okey. wheelie lah, boleh wheelie lah. Right. Tak apalah, saya naik ni. Saya pergi rasa dulu yang ni je, untuk saya yang inilah. Untuk saya yang inilah. Alright, Fiona. Okey, jom. Kita tunggu Fiona ni. Kenapa tunggu saya? Nak buat ni demo? Oh, nak buat demo? Sama-sama lah. 1, 2, 3. Okey. Alright. Yes. Sambil-sambil tu juga siapa yang berminat dengan benda ni boleh join komuniti elektrik skuter tadi. Namanya sekali lagi elektrik skuternya? PEV Malaysia. PEV Malaysia. Dekat FB ada PEV Malaysia, boleh follow dekat sana. Facebook. Dan kita akan update banyak aktiviti kita. Boleh bertanya-tanya juga kalau nak berjinak-jinak kan. Ada Abang Carlos kita tengok walaupun muka garang, hati baik ya. Okey, boleh tanya dekat dia. Dan kalau untuk yang ni nak more specifically untuk electric unicycle boleh cari dekat FB Electric Unicycle Club Malaysia. Okey. Lagi sekali apa dia? Electric Unicycle Club Malaysia. Electric Unicycle Club Malaysia. Okey, terima kasih Carlos, terima kasih Nas, terima kasih Acai. Kita sambung buat demo, kita enjoy hujung minggu ni. Ni hari Ahad terakhir sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Sama-sama orang nak cari kelengkapan sebelum berpuasa. Ingat walaupun ada kelonggaran, kita tetap kena patuhi SOP. Belum mendaftar vaksin, daftar sekarang My Sejahtera. Fiona Yes, betul. Fiona Baiklah dah bagi daftar, dah Okey, dah daftar, awal okey. dah. Baiklah bagi anda semua, kita jumpa lagi minggu hadapan, masa dan saluran yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Jom. Ramadan tiba, Ramadan tiba.